Assalamualaikum kepada Ustazah dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya bersama dengan Priti Shakira, Misha Mahira, Rosnaida dan juga Firdaus Hakimi. Tajuk pada hari ini adalah Alam Cakrawala menurut Al-Quran dan Sains. Assalamualaikum, nama saya Nur Misha Mahira binti Rahabi. Saya ingin membentangkan tentang latar belakang kajian alam cakrawala menurut Al-Quran dan Sains. Kewujudan alam cakrawala yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandungi berjuta-juta rahsia yang masih belum ditelaah oleh manusia. Pada zaman lampau, manusia mempercayai bahawa bumi adalah berpermukaan rata kerana mereka takut untuk menjelajah seluruh dunia. Namun hadirnya seseorang yang bernama Francis Drake yang berani untuk menjelajah. Dia dapat menyimpulkan bahawa bumi ini tidak berpenghujung dan berbentuk bulat. Pada tahun 1925, Edwin Hubble iaitu ahli astronomi Amerika menyatakan bahawa alam semesta sedang membesar kerana segala galaksi makin menjauh antara satu sama lain. Hal ini dinyatakan sebagai fakta sains. Ahli falsafah dan ahli sains Eropah dan Barat mempunyai dua pandangan yang berbeza, iaitu bumi berada dalam keadaan statik di tengah-tengah pusat alam semesta dan semua yang ada di galaksi beredar mengelilingi matahari. Manakala Barat pula, bumi adalah pusat kepada alam semesta yang dikenali sebagai konsep geosentrik. Assalamualaikum, nama saya Priti Shakira. Saya akan menjelaskan saya punya poin iaitu penyataan masalah. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahawa alam cakrawala ini tercipta dengan sendiri. Walaupun begitu, Al-Quran telah menjelaskan bahawa ciptaannya mempunyai banyak tanda kebesaran, kekuasaan, sifat-sifat sempurna dan ilmu Allah yang sangat luas. Masalah yang timbul pada zaman ini adalah terdapat individu yang cuba memisahkan agama Islam dan teori sains. Mereka menganggap bahawa agama Islam ni hanya fokus dalam ibadah sahaja dan tidak berkait dengan ilmu sains, walaupun ianya telah dibuktikan melalui uji kaji yang dijalankan oleh para saintis yang ada di dunia ini. Seperti contoh, perbalahan yang berlaku di antara netizen di media sosial mengenai bumi itu bukan berbentuk sfera tetapi permukaan yang rata ataupun merata. Sebenarnya, idea ini dapat ditempias kerana angkasawan negara kita iaitu dikenali sebagai Datuk Dr. Syed Muzaffar Shukor menyatakan bahawa bumi itu berbentuk sfera seakan-akan bentuk seperti telur berdasarkan pengalamannya di bulan. Al-Quran juga menyatakan bumi itu bulat melalui kejadian siang dan malam. Lanjutan daripada itu, terdapat banyak perkara yang di bumi dan di langit yang selari dengan nas-nas Al-Quran dan juga teori sains. Dapat kita lihat betapa sahihnya Al-Quran sebagai sumber dan rujukan yang utama kepada umat Islam. Persoalan atau isu yang bangkit dapat diselesaikan jika umat Islam berusaha mencari jawapan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui Al-Quran dan juga sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosnaida Anisha dan saya akan menerangkan tentang objektif kajian ini dilakukan. Jadi tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji hubungan di antara persepsi kitab Al-Quran dan juga teori sains dalam penciptaan alam cakrawala. Selain itu juga, tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan manusia tentang alam cakrawala yang kebesarannya tidak dapat digambarkan dengan batas akal fikiran manusia. Di dalam Al-Quran juga ada menyebut tentang penciptaan bintang-bintang, planet-planet dan juga sistem solar. Di samping itu, ia juga bertujuan untuk menunjukkan kepada manusia tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada tandingnya dalam mencipta alam semesta selain daripada merujuk kepada teori dan juga ilmu sains. Oleh itu, jelaslah bahawa objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mendorong manusia supaya mendalami dan mengkaji tentang ilmu-ilmu
penciptaan alam semesta dengan mendalami kedua-dua ilmu sains dan juga ilmu Al-Quran. Hai, kali ini saya akan menerangkan tentang definisi konsep. Alam semesta merujuk kepada kesemua benda yang wujud sama ada dapat dilihat atau tidak dapat dilihat. Benda-benda di dalam alam semesta ini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu benda yang hidup dan benda bukan hidup. Di dalam alam semesta ini terdapat kelompok-kelompok galaksi yang teramat besar yang dikenali sebagai kelompok agung. Kelompok ini terdiri daripada kelompok-kelompok yang lebih kecil. Setiap galaksi berputar mengelilingi pusat galaksi, dan ini termasuk sistem suria yang terletak kira-kira 30,000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Di dalam Al-Quran telah disebut berkenaan tentang teori Big Bang yang popular di kalangan ahli astronomi barat. Ini merujuk kepada surah Al-Anbiya dari ayat 30. Dan tidaklah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi pada asalnya bercantum, lalu kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Selain itu, terdapat juga dalam Al-Quran berkenaan alam semesta yang sedang berkembang yang dijelaskan dalam surah At-Tariq. Dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami adalah mempunyai kekuasaan yang sangat luas dan tidak terhingga. Bermaksud hasil daripada mengkaji sesuatu isu, institusi, orang dan sebagainya bagi mengumpul data dalam masa yang tertentu. Instrumen kajian yang digunakan untuk menjalankan aktiviti kajian ini adalah kaedah perpustakaan. Aktiviti di kawasan lapangan tidak terlibat dalam kajian ini. Dokumen dan rekod yang terdapat di internet digunakan sebagai rujukan untuk menjalankan kajian ini. Kelebihan kaedah kajian perpustakaan ini ialah ianya tidak rumit dan hanya mengambil masa yang singkat untuk mengumpul data-data. Mengenai analisa perbandingan, secara umumnya sains Islam dan sains Barat amatlah berbeza kerana sains Islam berpandukan kepada Al-Quran dan hadis untuk mengetahui tentang alam cakrawala. Cara ahli sains Barat untuk mengetahui tentang alam cakrawala adalah dengan mengutamakan panca indera. Jika mereka ingin membuat kesimpulan tentang penemuan mereka, mereka akan melihat dan mendengar bukti-bukti yang ada. Sebagai contohnya, ahli sains Barat telah membina roket untuk ke bulan bagi mengkaji apa yang terdapat pada alam cakrawala. Mereka turut menggunakan ilmu-ilmu sains yang terdahulu untuk perbandingan. Berbanding pula dengan ulama Islam, mereka pula mengkaji dengan berpandukan Al-Quran sebagai sumber untuk mengetahui tentang alam cakrawala. Sebagai contoh, dalam Al-Quran ada menyatakan bahawa matahari terdiri daripada 9 planet yang berpusatkan kepada matahari dalam surah Al-Anbiya ayat 33, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Selain itu, aktiviti sains Islam adalah termasuk dalam ruang lingkup beribadah kepada Allah, mempunyai garis panduan dan batasan-batasan tertentu ke arah kecemerlangan. Keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam segala aktiviti yang dijalankan menurut ketetapan syariat Islam. Selain itu, dalam aspek Al-Quran pula, kesan baiknya adalah mereka akan merujuk Al-Quran dan juga hadis untuk membuat sesuatu keputusan ataupun kesimpulan. Kesan buruknya adalah jika seseorang itu terlampau mendalami ilmu alam cakrawala yang berasaskan Al-Quran sahaja dan tidak mengimbangkan dengan ilmu sains, mereka akan kehilangan akal dan fikiran, menjurus kepada menjadi gila. Kesan buruknya adalah para saintis akan meramal tentang masa hadapan berasaskan apa yang mereka nampak dengan bukti yang tidak sahih. Saya akan menerangkan tentang kesan dan solusi. Okey. Terdapat pelbagai kesan di dunia ini tentang alam cakrawala, sama ada kesan baik maupun kesan buruk. Dalam aspek sains, kesan baiknya adalah kita dapat melihat sesuatu kejadian itu dengan panca indera yang ada dengan bantuan alat yang canggih. Kesimpulannya, kita sebagai manusia, kita perlulah
belajar sesuatu ilmu itu dengan seimbang agar ajarannya tidak terpesong. Malahan, tidak akan terlalu taksub dengan ilmu itu sahaja. Terdapat beberapa solusi berkaitan alam cakrawala ini. Salah satunya adalah dengan gabungan antara ilmu sains dan juga Al-Quran. Kita manusia dapat meramal sesuatu yang akan berlaku, tetapi ia akan ditentukan oleh Allah SWT. Sebagai contoh, anak bulan pada bulan Ramadan dan juga anak bulan pada bulan Syawal. Ini semua ditentukan oleh para saintis dan para astronomi Islam di mana mereka menggunakan kedua-dua ilmu untuk membuat sesuatu keputusan dan kesimpulan. Kesimpulannya, ilmu sains dan ilmu Al-Quran perlulah diseimbangkan agar tidak terpesong kejadiannya tentang alam cakrawala. Jadi sebagai kesimpulan, saya dapat simpulkan bahawa terdapat pelbagai persamaan dan juga perbezaan dari segi teori sains dan juga Al-Quran dalam penciptaan alam cakrawala. Hal ini adalah kerana setiap agama mempunyai kepercayaan masing-masing mengenai asal-usul alam cakrawala. Jadi, teori-teori sains masih lagi boleh diterima oleh agama Islam asalkan ianya tidak bercanggah dengan Al-Quran. Kebanyakan daripada kejadian penciptaan alam cakrawala dapat dibuktikan secara saintifik selain daripada dibuktikan di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak banyak percanggahan dari segi nas Al-Quran dan juga teori sains tentang kejadian alam cakrawala. Selain itu juga, umat Islam perlulah tahu bahawa Al-Quran adalah tetap dan juga tidak akan berubah walau apa pun yang terjadi, manakala teori sains akan sentiasa berubah mengikut kajian dan eksperimen yang dijalankan. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlulah memahami dan mempelajari ilmu Al-Quran dengan lebih mendalam supaya kita dapat membezakan dan membandingkan tentang penciptaan alam cakrawala ini daripada teori sains dan juga Al-Quran itu sendiri. Okay. Kita kembali semula kepada cadangan. Terdapat beberapa cadangan untuk penambahbaikan kajian berkaitan tajuk ini pada masa akan datang. Salah satu daripadanya adalah pengkaji mestilah menjalankan eksperimen mengenai ilmu sains alam cakrawala selari dengan Al-Quran. Justifikasinya, mereka dapat membuktikan bahawa teori dan ilmu sains sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Sudah kita ketahui Al-Quran adalah kitab yang bersifat sempurna dalam segala aspek. Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan juga perlu mula mengambil berat mengenai ilmu sains berkaitan astronomi dalam kalangan pelajar di mana-mana institusi pendidikan. Ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan para pelajar tentang pencintaan alam cakrawala berdasarkan kedua-dua kajian Al-Quran dan ilmu sains. Jadi, itu sahaja daripada kami berlima. Terima kasih.